berpuluh-puluh kali, saya tak ingat lah. Tapi ini adalah version pertama yang saya buat ketika kelas kami nak pergi pada 2016. Kami nak pergi pada 5. So sebelum 5 tu, 5 bulan 6 2016 saya pergi. So sebelum tu kita ada bootcamp dekat KL, kita kena present dulu. Inilah sebelum yang saya masuk ke live stream. Apa kita buat? BMC ni tuan-tuan boleh convert kepada sebarang jenis perniagaan. Dia sekarang ni ada banyak model perniagaan. Lean lah, startup punya model lah, design thinking dan sebagainya. So apa yang tuan-tuan boleh buat tentang BMC ni, kita convertkan kepada agro makanan adalah kita nak kena faham nature business pertanian kita sebelum kita letak duit. Saya pasti koperasi pada hari ini ada koperasi yang mempunyai modal berbayar, share capital dia lebih daripada 100,000. Contoh, ada yang 1 juta, ada yang lebih 10 juta pun saya rasa ada. So dekat sini, so bagi saya setiap wang ringgit itu adalah tanggungjawab. Kiranya kita invest dekat benda yang salah, kita nak kena menjawab dan juga kita nak kena mendapatkan balik kerugian. Itu benda yang saya tak suka. So kalau sebab itulah saya lebih fokus, kerana tuan-tuan dapat membuat keputusan-keputusan berdasarkan pengiraan asas yang kita buat. Okay? So tentang BMC ni, kita dapat lihat pertama sekali adalah customer segment tentang sebelah kanan. So saya akan terangkan saja secara ringkas untuk tuan-tuan faham tentang agri community saja. Okay? So customer segment ni tuan-tuan boleh fokus, okay, customer segment, tuan-tuan boleh fokus kepada pelanggan mana yang tuan-tuan nak jual. Pelanggan, siapakah pelanggan tuan-tuan? Contoh tadi buat ikan keli. Ikan keli, siapakah pelanggan tuan-tuan nak jual? Saya nak jual kepada koperasi. Koperasi apa? Koperasi yang membekalkan makanan ataupun makanan memasak, makanan yang bermasak ke kantin-kantin sekolah, kerajaan dan sebagainya. Sebab dia orang masih masak. So tuan-tuan nak fokus itu saja. So saya nak bekalkan kepada semua kantin-kantin kilang. Saya nak bekalkan kepada pasaran basah. So tuan-tuan listkan semua tentang pasaran tuan-tuan, dekat grup mana yang tuan-tuan nak jual. Itu tentang customer segment. Yang kedua tentang value proposition ataupun nilai ni, tuan-tuan listkan tentang apakah nilai bezanya ikan keli tuan-tuan tadi, yang siapa buat ikan keli. Bezanya ikan keli saya dengan ikan keli orang lain sebab ikan keli saya tak makan benda-benda yang tak bagus. Contohnya saya hanya makan ayam yang telah diproses, yang telah direbus contohnya. Sebab saya tahu kebanyakan ikan keli, kadang-kadang dia orang bagi isi-isi ataupun makanan organ dalaman ayam untuk makanan untuk tingkatkan dia punya protein ataupun pembesaran ikan keli. So kat situ yang membezakan. Ikan keli saya ikan keli fresh yang tidak hanyir, tidak berbau hanyir dan sebagainya. Ikan keli saya setiap penghantaran kita dah siap sebagai contoh bagi siapa yang memerlukan. Yang bezanya tuan-tuan punya ikan keli dengan orang lain, tuan-tuan tuliskan value kat sini. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, customer relationship adalah tuan-tuan tuliskan bagaimanakah customer dan juga kita punya produk, dia orang akan repeat kita punya pembelian. Sebagai contoh untuk customer relationship, saya akan pastikan setiap pembelian saya akan hantar kurang daripada 2 jam ataupun setiap hantaran, setiap order dan sebagainya kita akan pastikan ikan keli fresh yang kita harvest setiap pagi, setiap hari dan sebagainya. Itu yang kita boleh letakkan dalam customer relationship untuk kita pastikan pelanggan tersebut akan repeat kita punya pembelian. Ada juga yang saya tengok buat, dia orang buat chop kupon. Setiap pembelian akan chop kupon, 10 chop akan dapat free. So itu tuan-tuan boleh buat. Saya market ataupun pasar dekat taman saya yang saya beli ni, ada 2 orang peniaga yang dia buat chop kupon. Chop kupon ni pakcik-pakcik yang berusia dia orang suka. Dia kata 10 chop dia dapat sekilo ikan free. So dia orang akan datang setiap hari beli kat peniaga tersebut ikan yang beli. Abang tu chop, dia dapat 10 saja penuh kad tu. Esok hari ke-11 dia pergi, dia dapat sekilo ikan free. So tuan-tuan juga boleh buat strategi tersebut untuk memastikan customer akan datang untuk beli kita punya hasil pertanian. Dan channel ni akan fokus kepada cara tuan-tuan untuk memastikan barang tersebut sampai kepada pelanggan, sama ada COD, walk in, orang datang beli kat kita. Dan channel juga adalah cara untuk kita menyampaikan maklumat ataupun pemasaran, channel pemasaran kita. So settle belah 4 kotak belah kanan saya.
So 4 kotak ni adalah reflect kepada customer. Sebab pelanggan selalu datang masuk ke kita punya kedai adalah pintu depan, pintu belah kanan. So jarang pelanggan datang pintu belakang kecuali pada bulan Ramadan sebab orang masuk pintu belakang. So that's why belah depan BMC ni kita fokus kepada pelanggan, dan belah kiri ataupun belah belakang kita fokus kepada operation business. Key activities, tuan-tuan tuliskan semua jenis aktiviti yang kita perlukan untuk kita buat untuk menjalankan projek pertanian tersebut. Sebagai contohnya nak buka ikan keli tadi, first kali nak kena ada apa? Nak kena ada tempat lah. Nak ada tempat untuk buat kolam dan sebagainya. Saya dimaklumkan oleh pengusaha keli yang berjaya, ikan keli, ikan apa yang lain ni, tilapia, patin dan sebagainya, kalau kolam tanah memang A. Kalau kolam simen, kolam canvas, kebanyakannya kurang sustain dan sebagainya sebab faktor temperature, suhu dan sebagainya. Tapi kalau kolam tanah, kolam apa, memang boleh sustain yang lama. So benda-benda tersebut kita dah ambil kira, tempat, aktiviti menyediakan kolam ikan, aktiviti menyediakan benih ikan, pembelian benih ikan, semua kita listkan satu aktiviti macam kita buat task tu. So kita listkan key resources, kita tuliskan sumber apa yang kita perlukan. Pertama sekali, projek pertanian tidak menafikan kita memerlukan tempat, tanah. So kita tuliskan tanah. Yang paling penting yang kita next, yang kita perlukan next adalah modal. Tak ada modal, tak kerja, tak jalan. So kita tuliskan modal. Yang paling penting yang seterusnya kita perlukan tenaga kerja. Kita tuliskan resources apa, sumber apa yang kita perlukan. Tenaga kerja. Dan yang paling penting yang kita perlukan next adalah ilmu. Tak ada ilmu, ada modal, ada tenaga kerja, kita buat projek takkan jadi. So benda tu kita tuliskan, barulah tuan-tuan akan pecahkan. Oh, ini nak dapat kat mana? Ini nak pergi kursus kat mana? Ini tenaga kerja nak ambil yang permit ke tak permit? Ini ilmu nak pergi cari siapa jadi mentor dan sebagainya. So bila kita buat perancangan tersebut, barulah kita punya projek agak lebih susun. Okay, dan partners ni adalah kita punya networking kita. Siapakah yang berada dalam network? Network ni adalah kita punya rangkaian lah. Bagi sebagai contoh, kat sini kita ada rangkaian koperasi yang besar seluruh Malaysia. So kat sini tu sebenarnya tuan-tuan mempunyai satu rangkaian network yang kuat. So ada pepatah mengatakan kita punya network adalah network. Kekayaan kita adalah bergantung pada rangkaian. Lagi besar kita punya rangkaian, itu akan mencipta lebih banyak peluang untuk kita punya kekayaan. So sebab itulah tuan-tuan sebenarnya beruntung bila kita buat koperasi, kita punya rangkaian sebenarnya besar. So kita kena optimumkan benda tersebut. So untuk partner tadi, tuan-tuan boleh cakapkan, okay, saya akan buat deal, saya akan berurusan dengan koperasi-koperasi. Yang seterusnya jabatan-jabatan pertanian, siapa yang dah dapatkan kita khidmat nasihat, kita dapatkan berikan khidmat nasihat untuk kita. Yang seterusnya mungkin funder, kita dapatkan pembiayaan daripada beberapa agensi pembiayaan. Dan yang terakhir mungkin kita nak fokus kepada kolaborasi ataupun R&D, research development dengan universiti, pusat-pusat institusi dan sebagainya. So itu juga boleh ditetapkan sebagai partner. Okay, so kita dah cover bahagian atas cost structure. Untuk akan selitkan cost sebab aktiviti pertanian yang kita tuliskan di key activities tadi, kita akan terjemahkan dalam satu amount. Kita akan kira setiap proses berapakah dia punya cost, dan dekat sini kita akan dapat dia punya jumlah besar. Dan revenue stream kita tuliskan segala aktiviti yang menjanakan pendapatan. Contohnya penjualan keli, penjualan anak ikan keli, penjualan perkasam keli, penjualan keli frozen, penjualan apa lagi yang melibatkan keli. So kita tuliskan penjualan orang datang beli mancing di salah satu saja kolam keli kita. Saya buka semua kolam, buka satu kolam saja untuk mancing. Orang datang mancing, relax, boleh mancing keli. Penjualan di kafe keli, contohnya kita punya menu utama adalah keli, keli salai, masak lemak keli, semua dia buat tentang keli, kafe kita. Yang menu-menu lain ada juga, tapi itu merupakan revenue stream. Kita tuliskan berapa jenis aktiviti perniagaan berdasarkan perniagaan utama kita, dan kita akan dapat satu figure. So figure di sebelah kanan revenue stream dan figure di sebelah kiri cost structure, kita akan compare adakah bisnes perniagaan kita yang kita buat untuk koperasi sama ada menjana pendapatan ataupun tidak menjana pendapatan, tanpa menggunakan sebarang modal, tanpa menggunakan sebarang share capital. Kita hanya buat simulasi tersebut hanya di atas kertas. Okay, so apabila kita dah berjaya buat simulasi ni, barulah kita akan convert benda ni pergi ke rancangan perniagaan, dan daripada rancangan perniagaan itulah menjadi kita punya panduan untuk kita melaksanakan perniagaan tersebut. So ini merupakan salah satu cara yang tuan-tuan boleh memulakan
perniagaan dalam bidang pertanian tanpa menggunakan modal yang agak tinggi. Sebab apa? Segala aktiviti yang tuan-tuan tulis kat sini hanyalah aktiviti untuk memastikan perniagaan tersebut dapat dijalankan secara minimal. Apa yang maksud yang secara minimal? Sebagai contoh, saya nak buat pagar untuk saya punya kolam ikan keli. Mesti kena ada pagar. Kalau tak, nanti kita terdedah kepada pelbagai serangan haiwan ataupun serangan ancaman luar dan sebagainya. Tapi pagar kita janganlah pagar grand. Okey, pagar saya nak buat sebagai semua pagar batu, pakai BRC, pakai anti-climb. Contohnya dia kata. Sebab takut sangat. So kat situ saja kita dah invest berpuluh ataupun beratus ribu. Cukup sekadar memadai pagar tersebut tidak dapat mengawal kita punya kawasan. So spek yang minima tapi dapat bekerja ataupun dapat memenuhi kita punya tujuan asal. So itu yang kita buat dekat sini. So kita nak kira kos yang minimal saja. So apabila kita kira kos yang minimal, barulah kita dapat memastikan bajet yang diperuntukkan untuk projek ni digunakan sebaik mungkin. So kita tak nak nanti kita dapat 100,000, kita duk spend lavish. Tak apalah, papan tanda kita buat besar lah sebab kita nak bagi orang kenal koperasi kita. Tapi papan tanda tak memberikan impak apa-apa. Dia papan tanda memang satu untuk tujuan marketing, promotion memang betul. Tapi hasil tersebut yang sangat penting. Apabila ada hasil, kita letak papan tanda, orang akan lebih kenal. So kita nak buat pintu gerbang. Contohnya, pintu gerbang saja batu dah 25,000. So benda-benda yang tidak diperlukan, tidak memberi impak yang besar, kita tidak akan masukkan dalam BMC. Kita hanya tuliskan yang minima yang dapat memberikan perniagaan kita berjalan, dan kat situlah kita nak memaksimalkan bajet yang telah diletakkan. Saya bagi tuan-tuan yang tidak pernah diberi pendedahan tentang BMC, inilah cara saya untuk setiap projek baru yang saya buat, yang saya tak pernah buat langsung, saya akan draft dulu atas BMC dalam kepala ataupun di atas kertas. Dekat sinilah saya buat simulation sebelum saya buat sebarang investment kepada projek pertanian tersebut. Sebab saya tahu modal kita adalah modal yang terhad. Kita mempunyai modal yang agak mahal. Maksudnya modal kita, pasaran modal kita untuk sektor pertanian ni agak mahal. Tak banyak sangat kita boleh tap daripada sumber-sumber. So sebab itulah kita kena pastikan modal tersebut digunakan sebaiknya. Okay. So saya kongsikan apa yang saya buat first dulu. Ketika dulu saya nak fokuskan kepada ladang kelapa. So ini contoh ini contoh yang saya kongsikan. Pada tahun 2016 saya nak fokuskan pada ladang kelapa. So saya cakap ketika itu saya nak jual kelapa dekat 100 km radius. So maksudnya saya dah spesifik lah dekat siapa yang saya nak jual. Yang seterusnya FMD hawker and stall. Saya nak jual terus kepada orang yang meniaga tepi jalan dan juga local dan international visitors. So pada ketika ini Kulim masih lagi menerima visitor yang agak tinggi. Sebab dulu kita ada projek tarikan yang tarikan pelancong yang dekat dengan saya punya ladang. So kat situlah saya letak saya punya target market, siapakah customer segment yang saya nak fokus. Yang seterusnya saya nak fokus pada F2T, fresh to table coconut drink. Orang yang datang ladang saya boleh minum coconut, air kelapa dan sebagainya. Dan saya pastikan perbezaan saya punya kelapa adalah kita punya ladang mendapat persediaan MyGap. So setiap hasil daripada ladang saya, alhamdulillah ketika ini setiap hasil kita mendapat persediaan MyGap untuk memastikan hasil dari ladang kita mendapat satu kualiti pengeluaran yang lebih baik dan berbeza dengan ladang ini. Okay. Dan organic fruits dan juga produk. So kita nak mengurangkan kebergantungan kepada penggunaan bahan kimia, kita nak lebihkan kepada penggunaan atau pengeluaran secara organik. Okay. So next saya nak fokus pada private dan juga government sector, school dan juga universiti, untuk buat close to nature environment punya training dan interactive learning towards biodiversity. So lah sebab situlah yang kalau tuan-tuan perasan, color kuning ni saya fokus kepada produk yang saya nak fokus yang belah sini. Yang color kuning ni contohnya untuk hasil pertanian. Color biru ni saya fokus kepada training. So saya tengah jalankan aktiviti perniagaan yang provide service training dan juga latihan kepada sekolah, universiti, private agency, company dan sebagainya. Apa yang saya bawakan kelebihan dia, tuan-tuan datang training kat tempat saya memang terus ada ladang. Dan kita punya interaktifnya memang ramai yang pernah datang kursus saya. Pendekatan yang kita bawakan adalah sedikit berbeza. Kursus kita memang lebih krem
lebih kompleks, tetapi tuan-tuan akan dapat banyak input-input baru dari dalam kita punya konsep modul dan sebagainya. So untuk channel, orang boleh datang self pick up ataupun walk in, ataupun dia boleh cash on delivery. Untuk kita punya marketing, kita punya social media, print ads, referral marketing. So referral marketing ni saya rasa antara yang boleh tuan-tuan explore. Referral marketing yang paling berjaya adalah kita punya kejayaan. Contohnya apabila koperasi tuan-tuan berjaya buat satu projek yang berjaya, yang memberi impak kepada koperasi, akan ada hebahan, akan maklumat ataupun berita tersebut akan tersebar luas. So orang akan refer. Contohnya kalau nak pergi ternak ikan keli, pergi koperasi X. So koperasi X tu memang power dalam Malaysia. Diorang buat daripada makanan keli sehinggalah anak benih keli, ternak keli sehinggalah keli kepek. Keli kepek selalu kita beli kat Siam adalah kepek kain bilis kan. Ni kepek keli. Diorang buat sampai ke situ rantaian. So kat situlah kisah kejayaan kita akan menjadi refer kepada orang lain. Dan review daripada key opinion leader ni adalah influencer yang terlibat dalam bidang pertanian. Okay, so ini cara untuk saya maintain relationship. Customer relationship saya adalah membership, kupon rebate. Saya selalu pakai kupon rebate lah. Maksudnya orang beli banyak, saya bagi rebate dan sebagainya untuk next purchase. Okay, so untuk farm activities, saya terjemahkan title lebih besar. So saya ada development phase lah. Development phase, farm development, result development. So saya start pada 2016. Sehingga kini saya masih lagi tak dapat buat pusat peranginan ataupun tempat orang stay dalam saya punya ladang. Sebab kos dia agak tinggi, nanti saya akan tunjuk kos. Tapi apabila tuan-tuan dah start untuk rancang, benda ni tuan-tuan boleh gunakan untuk sebagai panduan sehinggalah ke depan tuan-tuan boleh laksanakan projek tersebut. So ini akan menjadi satu panduan. So skill resources yang saya perlukan, dana, coaching dan juga coaching dan mentor. Sebab saya tak ada technical knowledge, saya perlukan orang yang boleh guide saya, boleh ajar, dan yang paling penting adalah manpower. So partner saya government agency dan juga bank. So saya sediakan semua, travel agency untuk promotion tempat, university, dan saya punya development cost, saya tuliskan cost dia berapa. So ini saya tulis secara besar, tapi kalau tuan-tuan boleh buat secara perincian, dan working capital berapa, dan revenue stream saya tulis daripada crop sales, orang masuk, efficiency, training center, result mesti tak ada lagi, dan farm mentoring program. So dekat sini lah saya tuliskan balik dekat manakah saya boleh buat duit daripada aktiviti perniagaan, dan saya akan compare pendapatan dan juga kos yang saya telah invest dalam projek pertanian tersebut. So ini 2016 saya start, sehingga kini saya memang update saya punya BMC adalah yang terbaru berdasarkan model perniagaan yang saya buat. So ini antara salah satu cara yang tuan-tuan boleh gunakan untuk memulakan projek pertanian tanpa mengeluarkan modal RM1 pun. BMC ni tuan-tuan boleh download kat Google. Saya boleh share saja dekat slide nanti. Saya boleh share kepada institut koperasi untuk sebarkan pada peserta. So tuan-tuan boleh gunakan framework BMC ni untuk tuan-tuan lakar ke sini projek pertanian yang tuan-tuan buat. Dia memang banyak versi, banyak pemahaman, tapi apa yang saya ceritakan pada tuan-tuan hari ni adalah BMC yang kita gunakan untuk kita translate idea pertanian kita. Alright. Okay, boleh screenshot. Okay. So, okay, dah hampir 11 pagi. Kami ada 20,000 projek-projek pertanian sesuai. BMC ni by product ke? Boleh. Dia boleh by product, dia boleh untuk keseluruhan. SWOT. Okay, SWOT, betul. Boleh buat pakai SWOT analysis, BMC. Dia ada lean canvas, dia ada banyak. Saya lebih suka tuan-tuan boleh rancang dulu sebarang projek yang tuan-tuan nak buat. Sebab saya kata tadi, modal koperasi ni adalah modal yang mahal. Orang masuk duit saham kat kita, orang harap dengan kita sebagai pengelola atau kemudian koperasi, kita boleh dapat menjana pendapatan dan menjana dividen untuk mereka. Sebab itulah apabila yang kita buat segala rancangan, kita dapat rancang dulu dan kita dapat simulasi ni adalah kita run secara maya ataupun secara di atas kertas tanpa run actual business lagi. So kita kira balik, contoh jualan tu aku nak target emission fee ni orang datang kebun. So aku nak target sehari orang datang kebun 50 orang. So darat RM5, so sebanyak 250. Okay, sebanyak 250. So
So daripada orang datang kebun saja pun kita dah dapat RM250 sehari. So sebulan aku nak buka 20 hari saja. So kita tahu kita akan dapat duit pendapatan kita RM5,000 daripada admission fee. So kat sini kita boleh kira balik. Okey, total kita punya pendapatan, target kita adalah contoh sebulan RM50,000. Tolak kita punya kos pengurusan, kos semua, sebulan RM15,000. So kita akan dapat balik RM35,000. So RM35,000 itulah keuntungan hasil penjanaan ataupun hasil perniagaan yang koperasi buat. So itulah simulasi. Maksudnya kita letakkan kiraan asas dan kita letakkan target. So target tersebut mestilah boleh dicapai. Janganlah letak yang mengarut. Contohnya sehari kita target sampai 500 orang datang kebun. Memang kita sendiri pun tak dapat capai. Tapi kalau 50 orang, kita rasa kita boleh capai. So kita boleh susun. So kat situ kita letakkan target, kita tukarkan kepada peluang atau pendapatan dan kita kira balik kos pengurusan kat situ. Kita akan dapat jana pendapatan untuk koperasi kita. Okey, so itulah maksud simulasi. Maksudnya kita buat pengiraan, kita buat simulation sebelum kita menjalankan aktiviti perniagaan secara fizikal lah. Alright. Tuan-tuan, bisnes manajemen ni kaedah bisnes analisis. Ya, merupakan salah satu kaedah bisnes analisis. Okey, agro pelancongan sama. Sebenarnya bidang pertanian ni luas. Bidang pertanian ni luas, bukan sekadar nak menanam. Sekiranya koperasi tuan-tuan, contoh koperasi technician, koperasi ahli-ahli teknikal. Orang yang dalam koperasi tu semua orang teknikal. Orang doktor, saintis, engineer. Nak suruh menanam memang tak pandai. Tapi idea untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pertanian, diorang boleh buat robot, diorang boleh buat drone, diorang boleh buat mesin rumput, automation dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bidang ataupun cabang dalam perniagaan tani. Sebab tuan-tuan, koperasi tuan tadi menyelesaikan masalah yang petani-petani hadapi. Itu merupakan cabang. Jangan sempitkan